الحمد لله الذي أطلع في سماوات قلوب المؤمنين شموس المعرفة مشرقة بأنوار التوحيد واليقين، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات بتعييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله الذين بلغوا درجات العلا بعلو مقداره، وأصحاب الذين غزوا نجوم الهدى بنصر أخباره. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala InsyaAllah kita sambung pada muka surat ketiga. Bermula Islam itu situ asal. Qala muallif rahimahullah. Bermula Islam itu. Jadi sebelum itu musannif kata habis sinilah atas, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Jadi kalau orang tanya gapriya agama ni, 3 perkara ni lah. Capus lagi alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Berdasarkan hadis, hadis Jibril. Apakah iman, apakah Islam, apakah ihsan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu pada Sayyidina Umar bahawa Jibril nak bagi tahu tentang agama. Jadi ulama bagi istinbat daripada hadis ni, nak ayatnya ringkasan agama ni benda ni. Sebab hadis ni peristiwa berlaku bukan kata permulaan, nak akhir-akhir sebelum Nabi wafat, tahun-tahun akhir dah lah. Jadi ringkasan semua adalah merangkumi, ringkasnya kita sebut Islam, iman dan ihsan. Kalau kita tengok tilik dari sudut disiplin ilmu, tak faham agama, Islam tu maknanya ilmu syarak, ilmu fiqh, hak zahir. Adapun iman adalah ilmu akidah. Dan ihsan adalah ilmu tasawuf, adab. Jadi qala muallif rahimahullah, bermula ihsan itu, bermula Islam itu, apa makna Islam? Makna Islam mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut dengan zahir. Dari sudut bahasa Islam tu cara mutlaknya ikut, tunduh, patuh. Al-imtisal wal-inqiyad, atau sudut bahasa lughatan. Adapun dari sudut syar'an, dari sudut istilahnya, apabila sebut Islam tu, bagi kita nak sini adalah imtisal wal-inqiyad lima ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut dan menerima. Dengan makna terima, dengan makna berkata dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota. Oleh zahir seorang, itu Islam. Oleh zahir seorang akan bagai yang didatangkan, mana dia ajarkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada segala barang yang diketahui daripada agama. Makna daripada agama, makna daripada dalil agama. Dengan darurah. Apa makna darurah? Artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Orang tahu belakang. Seperti misalnya 2 kalimah syahadat dan sembahyang. Mana tak boleh ingkar. Kalau ingkar akan sembahyang, maka rasa tak ada Islam, gugur Islam dia. Tak. Dan dikehendaki apa merak, apa dikehendaki dengan mengikut tadi. Islam tu mengikut dan menerima
Apa dimaksudkan dengan mengikut dan menerima? Itu mengaku lidah. Mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Kalau orang tak masuk Islam lagi, wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan tiada menolakkan dia. Mana tidak engkarkan akan dia, akan barang yang tersebut tu. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, jika rayah dia panggil. Mana walaupun tak amal sekalipun, tak gugur Islam. Islam lagi dia panggil. Walaupun tak amal. Lagu mana misalnya? Misal kata tiada diamal akan dia sekalipun. Seperti meninggalkan ia seorang tu akan sembahyang. Jadi tinggalkan sembahyang sebab apa? Sebab malah. Sebab apa? Sebab saja-saja. Tak kira lah. Bukan dengan sebab yang engkar. Bukan dengan sebab engkar. Wajib sembahyang, tapi ia malah. Dosa ke tak? Dosa. Tapi adakah dengan sebab yang melakukan perbuatan dosa tu, dosa besar lah tinggal sembahyang ni, adakah kafir? Tidak kafir, tak gugur, tak batal Islam dia. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau engkar, bapa tak sembahyang, bapa nak sembahyangnya bukan wajib pun sembahyang. Itu kafir. Kalau dihidangkan kepada arak, tak usah minum. Orang tu je tak usah minum. Bapa tak saya minum, tapi kata tak ada masalah. Tak haram arak ni, boleh je minum. Aku tak bakar buah kata haram arak ni, tak haram, tapi tak minum. Ada saya tu, orang yang kedua dihidangkan arak pada dia yang minum, tongkok ada. Bapa minum arak ni tak haram, aku tahu haram, aku tak engkar haram. Pak minum juga. Nak terang. Tak kira lah. Saja nafsu dia. Dua-dua salah. Dua-dua. Itu biar beza. Dua tu beza. Hak pertama tadi, walaupun tak minum tapi engkar pengharaman arak, sedangkan arak tu ma'ulima minad din bid-darurah. Bagi tahu berlaku. Kalau air ketung gapo boleh kira lagi. ada bahasa gapo-gapo ni lagi. Tak. Ni arak. Itu. Dia engkar pengharaman arak walaupun tak minum. Rosak akidah. Rosak akidah. Kalau kita sebut, dia tekak gitu. Islam di dunia kita dah kata kafir, kita tak tahu. Tapi kafir di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Ada punya arak kerana nafsu, kerana bukan kerana engkar, dosa. Sipirnya masuk neraka. Tapi dikeluarkan balik. Seperti meninggal ia seorang akan sembahyang. Yang ni kita tak kata atas itu, maknanya meninggal dengan sebab malah, bukan dengan sebab engkar. Dan umpama semaya tu selama-lamanya makna tak pernah semaya pun. Tapi tak engkar, wajib semaya. Maknanya Islam tu tetap Islam lagi. Ada lagi kalimah la ilaha illallah. Maknanya kalau kerjakan barang yang tegah selama-lamanya sekalipun dengan sebab berahi nafsu, bukan dengan sebab iktiqad, akan boleh ia berdosa. Ia berdosa tetapi tidak gugur akidah dia. Qala muallif rahimahullah. Tetapi biradliknya perbuatan yang mencerminkan apa dalam hati dia. Tak, radliknya perbuatan mencerminkan dalam hati dia. Hanya dia tahu adakah pegangan i'tiqad dia engkar atau tidak. Tetapi kalau tidak zahir, kita tidak boleh nak hukumkan dengan murtad, tak boleh. Zahirnya tanda orang Islam apa semua, tetapi dalam hatinya engkar, kafir khalidina fiha.
Kafir Islam di akhirat dia panggil. Islam di dunia, kafir akhirat dia panggil. Habis. Qala muallif rahimahullah. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam. Rukun Islam mana-mana sini qawaiduhu wa mabani. Asas-asas dia. Binaan dia. Daripada binaan inilah terdiri hak lain. Atau dikatakan rukun Islam mana al-juz'ul akbar. Juzuk yang besar dalam agama. Bukan kata Islam ini je. Tak. Tapi juzuk-juzuk yang besar dalam agama. Orang 5 perkara ni kalau tolak, kalau engkarkan, rosak kita. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bersaksi maknanya mengaku dengan lidah, terima dalam hati. Mengaku dengan lidah dan terima dalam hati, yakni siapa dia? Oleh mukallaf. Bersaksi siapa yang fa'il dia tu? Mukallaf. Oleh mukallaf, yang akil baligh. Bahawa bersaksi apa? Mengaku dengan lidah, terima dalam hati bahawa tiada Tuhan. Takdir itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. La ma'bud, la ilaha ma'bud bihaqqin. Khabar la mahzuf. La ilaha ma'bud bima'bud bihaqqin. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Illallah, melainkan Allah. Bukan nafi habis pakai Tuhan sebenar tidak. Tak ada Tuhan hak disembah sebenar-benarnya. Hak sebenar-benar layak sebenar-benar sembah adalah Allah. Zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya itu, atas dia itu, melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah Ta'ala. Dengan maknanya ikrar akan kewujudan Allah Ta'ala dan keesaan. Bila juga kata la mawjud bihaqqin. Ikrar, mengaku dengan kewujudan, dengan keesaan Allah Ta'ala. Tapi tak sesak ni. Tak sesak ngucap ni saja ni. Syahadatullah saja tak sesak. Dia kena syahadatun Nabi. Dia kena syahadatun Nabi. Dia tidak dalam hikmah keadaan syahadatain. Sebut syahadatain. Apa syahadatain? 2 syahadah. Syahadatullah, syahadatul Rasul. Jadi hikmah bahawa syahadatain ni satu rukun daripada rukun-rukun Islam, bahawa ayat tak sah berpisah antara 2 syahadah ini, antara satu sama lain. Antara syahadatullah, syahadatul Rasul tak boleh nak pisah. Syariah tak ada pisah dengan hakikat. Ada satu apa nama hikmah disebut oleh Sayyid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Baik. Dan bersaksi bahawa Muhammad, mana Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dengan makna, dengan bahawa berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini rukun, mana rukun pertama ni, dan ini rukun, mana rukun pertama ni tertentu, mana tertentu wajibnya dengan orang kafir. Pas kita automatik Islam. Kita apabila mau ayat Islam ya automatik. Kita kata cukup umur dah ngucap asal Islam. Cukup umur dah nak ngucap asal Islam lah dah. Cuma kita wajib syahadah hatta ini masa mana? Wajib masa semaya. Masa semaya. Dengan orang dan ini rukun, mana rukun pertama ni tertentu. Mana tertentu wajibnya orang kafir yang menghendaki masuk pada agama Islam. Adapun orang yang ibu bapa Islam
ia automatik Islam. Habis. Qala muallif rahimallah, kedua daripada rukun Islam mendirikan sembahyang yang 5. Mana sini kalau nak utuh Islam apabila dia menolak engkar akan wajib sembahyang. Kalau tak sembahyang tak gugur lagi Islam, walaupun panggil rukun Islam pun. Tetapi gugur apabila dia engkar akan wajib sembahyang. Maknanya mendirikan sembahyang, ikhrar wajib sembahyang yang 5. Saya tinggal spek. Apa tak nampak gitu ya. Ketiga, gaduh spek. Mendirikan sembahyang yang 5, iqamatus solah. Ada kena mendirikan sembahyang tu, maknanya kena sempurna syarat rukun. Tepat. Contoh. Smart dah. Besar sikit juga. Besar apa ni power. Mana bila kita sebut mendirikan sembahyang ni iqamatus solah, maknanya mengerjakan solat dengan cukup syarat dan rukun. Sembahyang ni syarat dengan rukun ibarat dengan kepala dengan badan. Orang kalau tak ada kepala tak ada badan, orang tak panggil orang. Kau mana? Jalan dengan tak ada kepala mata, kepala cabut malah. Tak pasal lagi. Kita buka orang ni. Kepala saja, tak ada badan. Atau langsui tu, tidak orang. Gitu juga sembahyang kita. Kalau tak ada syarat, tak ada rukun, gitulah. Jadi tak sudah yang ngaji ya. Tu ngaji Islam, ngaji lah. Jadi syaratnya sah ibadat kita. Ketiga, memberi zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Kelima, haji akan Baitullah. Bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Bagi mereka yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kita lagi panjanglah sembahyang, puasa, zakat bagi kita mengajar. Kita nak bincang kita akidah ni dah. Kita tak habislah. Qala muallif rahimahullah, bermula iman itu. Iman pula. Islam sesadah, iman pula. Bermula iman itu menerima hati. Mana tasdiqul qalbi. Kalau Islam tadi, zahir. Apa beza tak? Mengikut terima, maknanya oleh zahir seorang. Adapun iman sini maknanya membenar hati, tasdiqul qalbi. Tasdiqul qalbi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia Nabi dengan dia, dengan sesuatu. Mana tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bidarurah. Membenar hati akan Nabi, tasdiqul qalbi, membenar. Ada tengok tok guru kata mudah nak ayat dah. Kata kalau sekelatih dalam hati, tidak kata nak dalam hati. Lalu kata beres. Dalam hati tidak pun. Dalam hati. Nabi wajah tu mudah dia. Kata kelatih. Macam mana? Nak buat ibadat ni nak dah. Dalam hati. Ada tu kata dalam hati kalau membenar. Kelatih lah. Dalam hati. Tapi beres.
Halah hati tak ha pun. Itu ni. Maknanya hak Nabi ni ya ha dalam hati. Kalau tidak ha dalam hati gak, ya munafik. Munafik akidah tidak ha hati. Buat apa? Zahirnya turut tapi hatinya tidak ha. Itu munafik akidah. Mana membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasdik ni orang panggil hadis nafs. At-tabi'ul jazm. Kata hadis nafs adalah hati kita. Hak yang mana ia terbit apabila kita kejap. Kita yakin kita kejap. Tak kira lah sama ada yakin tu dengan dalil ataupun tanpa dalil. Tapi kita nak ngaji akidah ni kita nak ke dalil. Kalau tidak iman kita iman dah. Liku hak jumhurnya iman dah. Hak lah hati percaya tak gugak tapi tak ada dalil. Tuhan ada, Tuhan dah ada. Tahu mana Tuhan ada, mana dalil? Tak boleh nak oyak tapi orang dah kata Tuhan ada, aku rasa Tuhan ada, ya kita ada. Orang pakat nak kata Tuhan ada belaka. Orang pakat kata Tuhan ada belaka. Tuhan mendengar orang dah pakat kata aku. Tuhan mendengar tapi masuk sin jugalah. Jugalah tu. Tapi ulama khilaf. Ulama khilaf hak pasal tapi tak ada dalil tu. Ulama khilaf sama ada kufur, kafir atau kafir. Tapi hak kuatnya, rajihnya tak kafir. Tapi kita tak silap. Ya iman dah ada maratib dia juga. Hak rendah sekali iman taklid tadilah. Ya pegang betul. Tetapi tanpa dalil. Tak tahu dalil. Atas sikit iman ilm. Ma'rifatul aqaid bi adillatiha. Dia tahu akidah dengan dalil dia. Tahu dengan dalil dia. Orang panggil ilmul yaqin. Iman ilm. Hak tinggi lagi ainul yaqin, imanul ayan. Hak ni dia pergi pada ihsan. Ma'rifatullah, kenal Allah Taala dengan rasa muraqabah hati dia. Rasa diperhatikan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ana ainul yakin. Hatta lagi imanul haqqin. Iaitu siapa pekat ya ru'yatullah biqalbi. Nampak Allah dengan mata hati dia, bukan nampak gini. Maknanya musyahad. Atau lagi iman hakiki. Iman hakikah. Itu fana billah wasukri. Asyik dengan Allah Ta'ala. Baik. Mana tasdiqul qalb, membenar hati akan Nabi pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia Nabi dengan suatu daripada barang maklum daripada agama dengan darurah. Maknanya benda hak datang dari agama tanpa perlu tilik belajar sangat. Tahu belaka malaikat, Allah, Rasul, dan dikehendaki dengan membenar itu. Apa maksud tasdik sini? Sini. Dia kehendaki dengan benar itu mengikut hati dan menerimanya akan bagian tersebut itu. Baru ingat kata tadi guru kita babali sekali kata dalam hati. Dalam hati. Membenar itu mengikut hati dan menerimanya akan bagian tersebut itu. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan ikut dan terima. Dalam hati. Ya tahu tapi maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahawasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul yang sebenar. Contohnya orang Yahudi, ulama Yahudi. Ya tasdik, benar, yakin Nabi ni Muhammad ni benar, Nabi. Tetapi dalam hati apa? Ada istighbar,
kerana istikbar, kerana takabur. Kerana takabur, kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerimanya akan demikian itu. Bahkan mereka kenal Nabi ni lebih daripada kenal anak-anak mereka. Mereka kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi dalam hati tak ada hak. Tu jangan. Patulah seorang yang ada takabur dalam hati dia, ada mithqala dzarrah walaupun sedikit, atau akan masuk syurga. Takabur. Dan terhalang dapat ilmu. Ilmu itu ilmu yang akan kita dapat barasah. Ilmu akan dapat dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Tanpa rendah hati bersimpuh untuk ilmu, maka kita tak dapat. Tak akan dapat buah dia. Kalau walaupun tahu pun tapi tidak ada, tak boleh nak terima juga, istikbar juga, tak pedah juga pengetahuan tu. Bagaimana orang Yahudi, seorang ulama Yahudi, dia tahu Nabi tu, tetapi dia tidak ikut dan terima, tidak dalam hati. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Segala rukun iman itu 6 perkara. Pertama, beriman artinya percaya dengan Allah. Maknanya terima dan mengaku dan berkata oleh hati. Jadi iman dengan Allah, iman ni ia al-yazid wa yanqus. Al-sunnah wal jamaah pegang iman ni boleh yazid wa yanqus, boleh bertambah boleh berkurang. Ada pun iman para anbiya dia bertambah semua. Iman kita yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Tambah kurang. Tak. Sebab ada iman ni ada maratib, ada martabat dia. Ustaz saya tadilah ada maratib iman. Pertama sekali iman taklid. Taklid ayat semula dah. Pertama iman taklid. Ya taklid, ya jazai, ya pegang sungguh Tuhan ada wujud. Ya Tuhan wujud. Tetapi dia pegang sungguh Tuhan wujud contohnya. Tetapi dia tak tahu dalil. Boleh dah. Tapi ikut kau yang marjuhnya, hotak kuatnya, tak jadi kafir tanpa dalil. Tapi pendapat kuatnya tak kafir, sah lagi tapi fasik atau sah lagi itunya. Adapun jahil yang mana tak pegang dengan kemah, dia yakin kot, dia percaya, tetapi tak 100%, tak jazai. Hak tu rasa kita. Kufur. Ataupun dia pegang kemah tapi tidak hak sebenar. Kufur juga. Tetapi dia pegang hak sebenar dah. Dia pegang kemah 100% dah, hak sebenar dah, tapi tak tahu dalil. Ana taklid. Ni iman hak rendah sekali. Kita nak lepas hak tu kita nak ngaji. Kita ngaji. Habis. Kita faridah ni. Tak. Dulu sebelum ngaji tak negap pun dia faridah reti no mana. Ngaji tahulah. Yang kedua iman ilm. Atau ilmul yakin. Iman ilm tahu ma'rifatul aqaid bi adillatiha. Tahu akidah dengan dalil dia. Pegang Tuhan ni ada sifat subutiyah, nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafat 'ala al-hawadis, qiyam bi nafsi wahdaniyah. Atau apa Tuhan wujud, apa dari Tuhan wujud, beloyak. Kemah. Tu
ilmu yaqin. Atas lagi khonin nak pergi juga. Ke atas lagi tak lakal lah, dia kena melalui ini juga. Dia kena ilmu. Lepas tu siapa perikak sebagai sebutlah hadis anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kerana ihsan ni melengkapkan iman dan Islam. Ihsan ni melengkapkan iman dan Islam. Percaya Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat. Tapi buat benda salah juga. Tak yakin. Kalau tak yakin kafir. Kita tahu, tapi kita salah juga. Mulut kita tetap bertutur dengan perkataan yang haram. Kita tahu Tuhan ni Maha mendengar. Benda ni salah. Tuhan ni Maha tahu. Kita tahu. Tetapi tidak ada rasa diperhatikan oleh Allah. Tidak ada muraqabah. Dan kita tak sembah Tuhan sebagaimana kita olah-olah kita lihat Tuhan. Tidak ada rasa. Hati kita tidak mandai Tuhan. Jadi kita kena upgrade lagi iman kita. Kita nak upgrade iman kita dengan mujahadah. Jadi naik kepada ainul yaqin. Ibarat ginilah. Ibarat kita tengok orang kata rumah kita bakar. Mana dalil? Tengok ada asap. Asap berkepul. Ada dalil apa berasak dah. Lepas tu takut perasaan kita lagu mana. Lepas tu kalau kita pergi tengok pula tengah bakar, ia lain. Ia lain. Lepas tu kalau kita masuk ke perkara tu, rasa panah tu, ia lain lagi. Ataupun tengok ular, dia kata kita ada ular, nampak macam ada ular ni, nampak kubai ni, kubai ular. Nampak macam ada kesan ada sarang ular ke apa ke. Lepas tu kita pergi tengok ular. Tapi ular belik jalan pakai atas badan kita, rasa lain. Jadi ainul yakin, ilmu yakin, lepas tu ainul yakin makna kita kenal Tuhan. Bukan saja kenal cara dengan dalil-dalil dia, kita kenal Allah Ta'ala dengan zub, dengan rasa kita muraqabah, dengan rasa diperhatikan Allah Ta'ala. Fa'innahu yara, rasa Tuhan lihat kita, rasa muraqabah, rasa diperhatikan. Kita kalau orang perhati kita lagu mana? Kalau budak kan tengok cikgu dia tengok dia, lain. Depan mata cikgu kat lain. Tapi cikgu duk tengok, lain. Mak ayah tengok lain. Tu apa nama? Bos dia tengok kerja lain, tak ada bos gak, lain sikit, selika sikit. Tapi kalau rasa bos perhati semua, lain dah. Tu iman ainul yaqin. Atas lagi iman haqq. Haqqul yaqin. Mandi hak Allah Ta'ala dengan mata hati, ru'yatullah, musyahadah. Tentang musyahadah. Apa dia tengok suatu, dia ingat Allah Ta'ala. Dia dengar suatu, ingat Allah Ta'ala. Dia rasa suatu, ingat Allah Ta'ala. Dia sentuh suatu, ingat Allah Ta'ala. Musyahadah. Kedua, beriman dengan malaikatnya. Yang kedua, beriman dengan malaikatnya. Maknanya percaya hati oleh mukallaf bahawa adanya makhluk nama malaikat, hamba Allah, malaikat yang dijadikan daripada nur. Ada dalil dia. Malaikat dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Tiada laki-laki dan perempuan. Ni terdedah dengan cerita dengan berapa ada angel gak, orang tina bagai sayap cek. Malaikat. Kita pun malaikat juga. Malaikat. Tidak perempuan, tidak laki-laki, tidak menikah. Tidak menikah 2, 3, 4 begitu, tidak. Malaikat ni tidak beranak, tidak makan, tak minum, tak tidur. Kerja dia taat pada Allah Ta'ala. Dan tiada pernah derhaka sekali-kali atau malaikat. Ketiga, beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah.
Jadi kita percaya bahawa ada bagi Allah Ta'ala kitab-kitab yang disampaikan melalui Rasulnya. Kita percaya, mukallaf percaya dalam hati bahawa ada dan sungguh dan diturunkan atas segala rasul, para rasul, sama ada pada luh ataupun pada lidah malaikat. Keempatnya, beriman dengan rasulnya. Beriman dengan rasul. Beriman itu wajib dengan rasul, dan tahu akan rasul sebut dalam Al-Quran 25 rasul tu wajib. Kalau tak tahu, dosa. Aku sebut 25 rasul, tak boleh nak sebut. Tetapi kalau tanya Nabi Yusuf rasul ke tak? Rasul. Nabi Muhammad, Nabi Zulkifli rasul. Nabi Musa boleh hoyak. Itu lepas daripada dosa. Walaupun dia tak boleh nak sebut sosok. Nak sebut sosok kita ngapa? Ni nak ngapa lagu tarikan anak-anak. Adan, Idris, Nuh, Soleh. Bagus dah dah. Daripada main baby shark tu. Tak? Ni ajar anak baby shark. Tapi ajaran ni, ingat lepas dah. Kelimanya, beriman dengan hari yang kesudahan, hari akhirat. Kesudahan mana? Hari akhirat. Dinamakan hari kesudahan kerana ataupun akhirat kerana ini hari kesudahan hari. Hari akhir hari. Ada juga panggil hari kiamat serupa tu. Kiamat dinamakan kiamat berdirilah. Maknanya kerana berdiri manusia dan bangkitnya manusia daripada kubur mereka. Nama kiamat. Keenam, beriman dengan qadarnya, penentuan nya Allah, baiknya dan jahatnya. Baik, jahat, semua daripada Allah Ta'ala. Atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Artinya bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah. Dia sudah akidah. Adapun sudah adab kecek, kita tak sandar kepada Allah. Ataupun sudah akidah, pegangan, semua mari daripada Allah Ta'ala. Dengan kudrah, iradah Allah Ta'ala ja'azali lagi. Perbuatan, semua perbuatan Allah Ta'ala, af'alullah, kudratullah, atas muwafaqah, bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala pada azali, pada sedia kala lagi. Itu kita kena yakin. Kita kena beriman. Bermula ihsan itu wallahu ta'ala. Subhanallah. Rabbi zidna anhu wa barik. Sallallahu alaihi wa sallam.